Alright, jadi seterusnya tujuan saya hari ini adalah untuk share dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai command line dalam Linux lah. Jadi basically inilah yang akan saya tunjukkan nanti ya, navigating file system, macam mana kita dekat command line tu boleh navigate daripada satu folder ke satu folder. Kemudian saya akan tunjukkan sikit juga pasal user and privileges dalam Linux. Basically benda-benda ni semua ni berguna juga untuk Linux yang lain lah. Dan common network commands. Network commands kira asas network sebenarnya bukan asas lah. Nak jadi ethical hacker ni, penetration testing ni memang kena tahu pasal network lah. Dan saya juga akan tunjukkan macam mana kita nak view, create dan edit files menggunakan command line. Lepas tu yang penting juga starting and stopping services, dan juga last sekali installing and updating tools. Semua benda ni kita akan tunjukkan dalam command line. Mula-mula sekali saya akan sharekan macam mana cara kita nak navigate file system dalam Kali Linux ni menggunakan command line. Dan saya akan introducekan beberapa command, antaranya ialah pwd iaitu print working directory, cd untuk change directory, ls untuk listkan semua file-file di dalam satu-satu directory, make directory, remove directory, copy, rename, move, locate, update db, dan juga kita akan berkenalan dengan seorang mamat yang bernama Man. Okey, mari kita mulakan. Okey, untuk belajar command basic Linux ni, saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan dalam environment ataupun sebagai user root bagi mengelakkan ada error-error yang tak sepatutnya lah. Biasanya error ni berkaitan dengan privileges lah, sebab kita user biasa ni bila kita nak execute command, ada command yang boleh, ada command yang tak boleh, tu jadi mengelirukan nanti. Jadi, okey, kita sekarang ni login sebagai user biasa. Kalau kita type who am I, kita adalah user biasa sebagai Kali. Dan user biasa ni biasanya dia punya prompt dia adalah $sign. Untuk kita jadi user root, kita type su -root. Ini maknanya dia substitute user root. Enter dan kena masukkan password. Jadi kita dah boleh jadi user root. User root who am I. Dia punya user, nama dia root, di host Kali, dan prompt dia adalah hash. Untuk kita keluar daripada root ni, kita just type exit. Maknanya kita sekarang ni dah log out dan kita dalam user biasa. Kalau kita ls balik, kita nampak tak? Okey, ada beza kan? LS ni dalam user biasa dia ada warna-warni, tapi dalam user root dia putih saja kan. Jadi sebenarnya warna ni membantu kita untuk mengenal pasti jenis-jenis, sama ada dia folder ke, dia files, dan ni ada juga file yang ada warna hijau ni. Okay, macam mana kita nak buat tu kan? Okey, caranya ialah tutup ni, kita buka balik, type su sudo su. Kita kena masukkan, kita dah jadi root user, dan type tuna. Okay, tuna ni ialah command untuk keluarkan file manager. Dan bila tadi kita run sebagai sudo su, maknanya kita run Kali manager ni sebagai root. Nampak ada warning ni, you are using the root account. Jadi apa yang kita perlu buat ialah, kalau ini sebab saya dah login dan saya dah buat tadi ada show hidden file. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan punya file macam ni sajalah. Dua ni pun tak ada. Jadi klik view dan show hidden file. Tuan-tuan dan puan-puan cari file bash shrc. Klik kanan dan copy. Dan pergi pada root folder. Root folder pun sepatutnya ada juga bash rc punya file. Klik kanan rename. Okey, ini kita nak backup lah. old
tambah dia all kat situ, dan kita kanan balik, paste. Maknanya kita dah kopikan profile setting kali tadi kepada root user juga. Okey, kita cuba close ni, zip, kita masuk balik, sudo su minus root tr. Kan sekarang ni root dah ada warna-warni, kita ls balik dah ada warna, jadi lebih memudahkan pengecaman kita lah. Okey, sekarang kita dah set up kita punya environment, dan kita boleh mula belajar basic command dalam Linux lah. Jadi kita switch dulu kepada root user, masukkan password, dan kita adalah root user. Salah sikit. Alright. Dalam Windows, kalau kita nak navigate, nak pergi dari satu folder ke satu folder, kita guna GUI lah. Dalam Linux pun ada juga GUI macam yang tuan-tuan dan puan tengok tadi. Tapi bila kita buat penetration testing, kita lebih banyak menggunakan terminal. Jadi kita perlu tahu macam mana cara untuk kita navigate file system dalam Linux ni daripada terminal ni lah. Okey, perkara yang pertama, sebelum kita nak pergi ke mana-mana, kita mesti tahu kita ni ada di mana. Jadi kita type pwd, iaitu print working directory. Enter /root. Maknanya kita sekarang ni berada di dalam folder root. Okey, folder root. Macam mana kita nak keluar daripada folder root ni? Kita nak keluar daripada folder root ni, kita type cd ... Okey, kita type balik pwd. Maknanya sekarang ni directory-nya adalah / paling bawah sekali. Maknanya dah tak boleh pergi dah. Kalau type pun cd ... sekali lagi, dia dah tak boleh nak pergi ke mana dah. Itu je. Okay, right. Jadi daripada root directory ni, maknanya paling bawah sekali, kita nak boleh pergi ke mana. Jadi untuk kita tahu tu, kita mesti tahu apa kandungan / yang paling bawah ni sekali. Untuk kita display kandungan directory, kita perlu type command dia ialah ls. Enter. Okey. Nampak kat sini ada yang warna biru, ada biru gelap sikit, tapi mungkin tak berapa nampak lah dalam skrin. Ada maksud dia tentulah, ada directory, ada file-file yang lain lah. Jadi kita datang tadi daripada root folder. Jadi kita boleh masuk balik di dalam root folder. Kita type cd tab. Okey. Perasan tak tadi, sebenarnya apa yang saya buat ialah saya type cd, saya type r, kita boleh tekan tab untuk terus dia auto complete. Jadi saya tekan r, tab. Okey. Lagi sekali tab. Dia ada dua rupanya, root dengan run kan. Jadi okey, ada dua folder kat sini, ada root dan ada run. Jadi kita nak masuk root, kita type cd ro, tekan tab, dia terus complete. Enter. Kita ls tengok apa kandungan di dalam directory root ni. Okey, ada desktop, ada dokumen, ada download dan sebagainya. Jadi root folder ini adalah home directory bagi user root. Okey, kalau tadi kali dia ada dalam /home/kali. Kalau ada user lain nama dia Ali ke Abu ke, Abu lah. Jadi folder home directory dia ialah /home/abu. Okey. Faham? Alright. Okey, katakan daripada root directory ni kita nak pergi ke etc ni, folder etc ni ya. Jadi apa command dia? cd type etc. Tekan tab. Tekan tab tak boleh sebab sebenarnya tak ada folder etc dalam root ni tadi, dalam folder root ni, sebab etc ni dia ada di dalam paling bawah sekali. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita letak / dia dan etc. Kita letak dia punya path lah, tekan tab. Okey. Kalau kita tab dua kali,
Nampak? Kita nak cuba autocomplete kan. Dia ada, kita jawab no sajalah. Sebab apa nama ni, kita tak mau display lah semua tu kan. Okay, ataupun kita boleh ls/etc/enter. Okay, nampak? Ini adalah kandungan di dalam etc folder, etc directory. Jadi salah satu tips lah kiranya, maknanya kita boleh tengok directory ataupun kandungan sesuatu directory dengan tak payah kita pergi ke dalam directory tu. Maknanya kita daripada pwd, daripada root directory ni pun kita boleh tengok content dalam /etc. Okey, sekarang kita ls balik. Okay, katakan kat sini kita nak pergi ke folder dokumen. Kita type cd do tab tak boleh. Sebab apa tak boleh? Walaupun dia ada dokumen kan. Tadi kata boleh. Cikgu macam mana ni kan. Alright, sebenarnya sebab dalam Linux ni dia adalah case sensitive. Jadi kita tekan do, tekan tab, dia tak boleh. Tekan tab 2 kali sebab dia ada dokumen dan download. Jadi doc tab. Alright, dah boleh masuk dalam folder ataupun directory dokumen tadi. Okey, senang kan? Okey, sebenarnya kalau kita tak type pwd pun, kita tahu dekat sini ada dia tunjuk dokumen punya folder. Maknanya itu current directory dan tilde ni adalah home directory lah. Jadi kita boleh keluar balik ke home directory. Maknanya kalau daripada home directory ni kita nak contohnya kata kita ada folder apa tadi, lupa pula lah. Music. Contoh kita nak pergi ke folder music, cd mu, tekan tab, enter, dan kita ada di folder music. Untuk kita pergi ke balik ke folder directory desktop contohnya, kita just type c dan tilde, tekan di tab. Maknanya kita type tilde ni pun dia dah boleh pergi ke dalam folder desktop. Kita tak payah nak buat /root/desktop. Itu basic yang kita akan biasa guna nantilah. Okey. Kita contohnya dekat desktop ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat satu directory, contohnya mkdir. Okey, command untuk create directory ialah mkdir clear. Okey, dah ke bawah dah kan. Clear akan clearkan kita punya terminal. Okey, kita ada di folder desktop, kita nak buat satu directory mkdir. Command untuk create directory ialah mkdir folder apa? Okey, buat nama saya lah ls. Maknanya dekat satu folder telah di-create di directory di desktop lah, dan kita boleh masuk ke dalam folder tu. Kita ls tengok memang tak ada apa lagi lah, dan kita boleh keluar balik di desktop dan kita boleh remove directory tersebut. ls balik, dah tak ada apa di desktop. Okey, jadi itu sedikit command basic navigating dalam Okey, command-command di dalam Linux ni kita boleh letak option bagi setiap command tu. Contohnya macam ni, ls-l, kita akan displaykan long list kepada ls tadi lah, listing tadi, directory listing tadi. Dan kalau kita type ls-al, kita akan boleh view hidden file. Yang mana ada dot-dot di depan ni sebenarnya adalah hidden file. Kalau kita cuba masuk .cac, okey, ls, okey, sebenarnya ia adalah satu folder yang kita boleh masuk lah. Sebab sini kita tengok ni ada di directory, tapi
Kalau kita ls biasa, dia tak nampak sebab benda tu adalah hidden. Jadi benda itulah yang kita kena berhati-hati kalau kita navigate dalam uh, environment Linux ni lah. Sama juga macam dalam Windows. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan satu lagi. Okey, tak apa, saya type dulu echo hi, dan saya masukkan dalam ini. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau ni. Saya cuma nak create sebenarnya satu file text.txt yang dalam dia ada perkataan hi. Kalau kita ls balik, okey, kita ada text file di dalam home directory kepada root, kepada root. Okey, katakan text file ni kita nak copy dia ke dalam download folder. Apa yang kita cuba boleh buat ialah kita type cp test, kita tekan text saja, dia autocomplete, dan kita type dow tab, enter, dan kita ls download, tengok. Jadi dalam download folder dah ada text file tadilah. Dan apa lagi kita boleh buat? Kita boleh remove. Okey, kalau kita type, kita tekan arrow atas, sebenarnya kita boleh tengok balik command-command kita yang sebelum ni. Kalau kita tekan arrow atas, arrow bawah, apa semua. Jadi kita boleh, macam tadi saya dah ls dalam download. Sekarang ni saya boleh delete daripada test text file tadi, delete. Apa command dia ialah rm remove download, tekan tab, dan file dalam text file tadi kita ls balik, kita type saja ls balik, dan dalam folder download tu dah tak ada. Okey, katakan kita nak move pula folder ni, file ni ke dalam folder download tadi. Jadi kita type mv text.txt ke dalam folder download, ls. Okey, text file ni dah tak ada di sini sebab dia sebenarnya ada di dalam folder download. Kita bukanlah buat copy lagi, kita dah memang move physically dia ke dalam folder download tadi lah. Okey, faham lah? Jadi sekarang ni kita remove balik download, tekan tab, ls balik dalam folder download tadi, cari. Okey, dah tak ada. Maksudnya kita dah padam balik file tadi. Alright, clear. Okey, apa lagi contohnya kalau kata kita nak cari sesuatu file, kita type locate. Command untuk find sesuatu file ialah locate. Katakan saya nak search bash. Okey, dia akan keluar long list senarai banyak atas ni, semua yang ada bash. Okey, kemungkinan saya nak cari file, kita tengok sini, tak kisahlah, apa-apa je lah. Jadi semua yang ada bash dia akan display di sini. Kadang-kadang bila kita buat run sesuatu script atau apa-apa yang ada output, bila kita nak locate balik, dia tak jumpa. Jadi itulah pentingnya kita issue satu command lain, iaitu dekat sini ada yang last ni ialah update db. Okey, just type update db. Okey, apa yang update db ni buat sebenarnya ialah dia indexkan balik semua file-file yang ada dalam Linux ni, supaya nanti bila kita nak locate dia, dia mudah. Okey, alright, clear. Dan last sekali yang saya nak perkenalkan ialah yang mamat tu tadi, nama dia man. Okey, siapa man ni? Man ni sebenarnya ialah, kalau kita type man ni ialah manual. Kalau kita type man saja, what manual page do you want? Okey, for example, try man. Maknanya
Man ni ialah manual page. Kita dah tak tahu nak guna man ni macam mana, kita type man lah kan. Okey, ni cara macam mana kita nak guna man ni. Kita boleh scroll ke atas, scroll ke bawah, tekan Q untuk quit. Katalah kita nak man rmdir. Okey. Dia akan tunjuk rmdir remove empty directories. Lepas tu ada ni yang saya kata tadi ialah dia punya option -p, -v, verbose maknanya dia displaykan apa benda yang dia tengah buat tu lah. Okey, tekan Q untuk exit. Alright, sekarang kita dah selesai bahagian navigating file system dalam Linux ni lah. Dan kita akan terus ke peringkat seterusnya, clear.